Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Fazli Biosensei Science class. So today we will learn new chapter for Science Form 2, Chapter 10, Sound Wave. Okay, so apa yang kita nak belajar hari ini adalah untuk bab 10, iaitu berkenaan dengan sound wave. Okay, so ini adalah dalam syllabus kita ada 13 bab. Okay, maksudnya dengan masuknya ke bab yang ke-10 ni, kita akan ada 4 lagi bab, 3 lagi bab. Kita ada 13, 10, 11, 12, 13. Okay, dan bab yang ke-10 ini, we have 3 subtopics, short subtopic. Kita ada 3 subtopics. So the first subtopic is about the characteristic of sound and wave. Okay, itu yang pertama. Okay, so yang pertamanya adalah ciri-ciri gelombang bunyi. Okay, number 2 is loudness and pitch of sound. Okay, tajuk yang kedua loudness and pitch of sound, dan yang ketiga phenomenon and application of reflection of sound wave. Okay, kita ada 3 subtopik. Maksudnya bab 10 ni insyaAllah kalau tak ada halangan, minggu depan kita boleh habiskanlah bab 10. And then 10 hari bulan nanti kita akan mula bercuti selama seminggu. Maksudnya sebelum cuti ni kita settlekan bab 10 ni. And then lepas cuti kita akan sambung dengan 3 lagi bab. Okay, so for today you will learn the first subtopic about characteristic of sound wave, di mana untuk subtopik ini kita ada satu hasil pembelajaran saja, learning standard. Apa yang kamu nak tahu hari ini adalah communicate about the basic characteristic of sound wave. Okay, berkomunikasi tentang ciri-ciri asas gelombang bunyi. Kita nak tahu ciri asas gelombang bunyi. Okay, so sebelum kita tahu ciri-ciri asas je, kita kena tahu what is sound. Okay, so sound is a form of energy that caused by vibration. Okay, bunyi adalah satu bentuk tenaga yang terhasil daripada getaran. Okay, yang terhasil daripada getaran. Okay, for example, contoh, bila kita bercakap, kita boleh rasa. Okay, kita boleh rasa leher kita boleh pegang kita punya throat kita ni. Okay, so kita rasa getaran ada. Kenapa? Sebab sound yang keluar daripada mulut kita tu datangnya daripada vocal cord. Daripada peti suara yang ada dekat leher kita. Okay, di mana di dalam tu ada satu membran yang nipis yang akan bergetar apabila udara masuk dan keluar. Sebab bila kita bercakap, udara masuk dan keluar. Jadi aliran udara tu akan menyebabkan getaran pada vocal cord dan menghasilkan bunyi. Okey. Contoh yang kedua. Telinga kita. Kita mendengar bunyi. Bagaimana kita boleh mendengar bunyi? Kamu dah belajar kan dari masa form 1 kan? Tentang telinga. Okey, bagaimanakah bunyi tu kita boleh dengar bila masuk ke dalam telinga kita? Siapa boleh jawab? Hello? Cikgu cuba ulang soalan tadi. Okey, soalan saya, macam mana kita boleh mendengar? Bila bunyi itu datang dan kita boleh dengar, apa yang berlaku dalam telinga kita? Sebab kita nak kaitkan dengan vibration. Gendang telinga bergetar. Yes, gendang telinga bergetar, dan satu lagi apa yang bergetar? Selepas dia pergi kepada gendang telinga. Tulang ossicle kan? Ossicle bone yang ada tiga tulang tu, yang bentuk macam tukul tu. Okay, so itu yang akan vibrate. Jadi itu yang kita boleh dengar. Okay, apa lagi contoh-contoh sumber bunyi yang menghasilkan bunyi yang melibatkan getaran? Sebab bunyi datang daripada getaran. Gitar. Apa lagi contoh? Okay, gitar. Okay, gitar datangnya daripada vibration of string kan? Dia punya tali dia. Okay, selain daripada gitar, peralatan muzik banyak lah kan? Ada drum, contohnya drum. Ataupun kompang, dia ada kulit kat bahagian atas. Bila diketuk, dia vibrate, so dia akan menghasilkan bunyi. Okay,
Contohnya selain daripada tu flute. Okey, flute ataupun seruling. Kita main seruling. Kita hembus seruling tu sebab getaran bibir kita. Okey, getaran angin yang keluar melalui bibir kita dan terkena pada peralatan tersebut. Jadi itu menunjukkan bahawa setiap bunyi yang terhasil datangnya daripada getaran. Okey, sebagai contoh saya ketuk. Boleh dengar? Dengar cikgu. Boleh cikgu. Okey, so itu saya ketuk meja. Maksudnya bunyi itu terhasil daripada getaran meja yang diketuk. Okey. Okey, itu kita nak jelaskan tentang sound. Jadi sound tu terhasil daripada vibration. Okey. Okey, so sekarang kita nak tengok kepada characteristic of sound wave. Okey. So ada two characteristic of sound wave. The first one is propagation. Okey. Sound can be propagate. Bunyi itu boleh dipindahkan. Okey, boleh bergerak. Okay, so the propagation of sound wave requires a medium. Bunyi ni bila dia nak berpindah, dia memerlukan medium. Dia memerlukan perantara. Okay, kalau dalam ruang vacuum tak ada udara, bunyi tak akan terhasil sebab dia tak ada getaran. Okay, macam saya bercakap. Saya bercakap ni sebab apa? Boleh berpindah kepada kamu sebab ada udara sebagai medium. Okey, udara sebagai media yang berpindah kepada kamu. Kenapa kamu dengar lambat itu? Sebab masalah internet lah. Dia akan jadi delay. Okey, so dia mesti ada medium. Bunyi dia nak bergerak daripada satu sumber kepada orang yang mendengarnya, dia mesti melalui medium. Okey, so bila melalui medium, okey, the sound that propagate at different speed in different medium. Jadi bunyi ini dia berpindah daripada satu medium kepada medium yang lain pada different speed, pada kelajuan yang berbeza. Kalau solid lain, kalau liquid lain, kalau gas lain dia punya speed dia. Okey, sebagai contoh, rumah saya dekat dengan kamp tentera udara. Okey, selalu dengar bunyi kapal terbang, bunyi helikopter. Jadi kenapa bila kita tengok kalau duduk kat sekolah kita, lapangan terbang lah, airport Sultan Mahmud tu, okey, kenapa kita biasanya melihat kapal terbang dulu, barulah bunyi itu datang? Ataupun kenapa bila berlaku kilat, kita nampak cahaya dulu, barulah datangnya bunyi? Kenapa? Light is faster than Light is faster than the sound. Okey, yang pertama. Okey, yang kedua, sebab apa? Sebab medium perpindahan bunyi itu adalah melalui udara. Okey, kamu dah belajar tentang susunan partikel kan? Particles of matter, ada solid, ada liquid dan juga ada gas. So gas macam mana dia punya susunan particle of matter dia? Jauh-jauh. Renggang. Jauh-jauh sebab dia nak vibrate. Okey, bila bunyi tu dipindahkan, vibration tu daripada satu partikel nak berpindah ke satu partikel tu akan jadi lambat. Okey, so dia akan jadi lambat. That's why bunyi tu sampai lambat. Okey, kalau kadang-kadang kita tengok kapal terbang dah lalu dah depan kita, tapi tak ada bunyi pun. Lepas tu baru bunyi. Zong. Okey, so dia jadi sedikit perlahan sebab dia punya medium tu, mediumnya adalah gas ataupun udara. Jadi jarak di antara partikel-partikel udara tu akan melambatkan. Okey, sekejap lagi baru kita akan cerita pasal tu. Okey, ciri yang kedua. Okey, ciri yang pertama, the first characteristic is sound can be propagate. Bunyi boleh dipindahkan. Okey. Yang kedua, sound can be reflected and absorbed. Okey, ciri yang kedua, sound can be reflected and absorbed. So ini adalah apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, yang pertama bunyi boleh dipindahkan, yang kedua bunyi boleh dipantulkan dan juga bunyi boleh diserap. Okey. Contohnya kalau saya ketuk phone saya. Kenapa dia boleh keluarkan bunyi? Kenapa dia boleh keluarkan bunyi? Bergetar. Bergetar. Okey, bergetar. Okey. Katakan kamu masuk ekspedisi, pergi masuk dalam gua. Kamu jerit dalam gua. Apa yang berlaku dalam gua?
Bergema. Bergema. Suara Sebab apa pantul. bunyi tu bergema? Bunyi tu dipantulkan. Dia jadi echoing, dia jadi echo. Jadi hello, 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 hello. Sebab apa? Sebab bunyi tu dipantulkan oleh dinding gua tersebut. Okey. Kemudian kalau kita tengok, kalau kita masuk dalam dewan yang kosong, contohnya kamu masuk seorang-seorang dalam dewan utama sesma tu, kamu bertempik. So dia akan jadi pantulan, jadi echo. Okey. Tapi kalau kita masuk dalam studio, kalau kita tengok studio rakaman kan, dia ada softboard kat dinding dia tu. Okey. Dia ada macam span. Okey. Jadi kenapa bila orang rakam lagu dia tak bunyi getaran macam tu? Dia tak bunyi pantulan. Apa gunanya span tu? Absorb sound. Yes, fungsi dia adalah absorb sound. Maksudnya bunyi tu tak akan datang balik kepada mic. Okey. Sepatutnya kalau duduk dalam bilik yang kecil, bila kita bercakap, dinding tu akan pantul balik bunyi kita. Okey. Tapi sebagai contoh, saya tunjukkan mic yang saya guna. Okey, kenapa mic saya ni ada span? Apa span? Reduce noise. Yes, untuk dia reduce noise sebab dia akan absorb sound. Dia akan absorb bunyi-bunyian daripada sekeliling. Okay, so dia akan menyerap bunyi yang ada di sekeliling. So itu menunjukkan bahawa properties of sound, ciri sound ni dia boleh dipantulkan dan dianya juga boleh diserap. Dia hilang. Sekarang kita nak tengok propagation of sound ataupun transfer of sound. Bagaimana sound itu boleh bergerak melalui medium-medium yang saya nyatakan tadi. So transfer of sound, sound requires a medium to propagate. Bunyi memerlukan medium untuk bergerak ataupun untuk dipindahkan. So sound can propagate through a liquid, solid and gas but not through vacuum. Dia boleh melalui liquid, solid, gas tapi tidak melalui vacuum. Apa maksud vacuum? No particles. No particles, tak ada udara. Sebagai contoh outer space, di luar daripada atmosphere. Kalau kita tengok angkasawan, kalau dia bercakap, dia nak bercakap, dia cakap macam mana? Bila dia katakan dia keluar daripada kapal angkasa, dia nak repair kapal angkasa dia ke, dia bercakap macam mana? Dia berkomunikasi. Adakah dia menjerit macam tu? Boleh? Dekat ruang angkasa. Dia tak boleh sebab tak ada partikel dekat ruang angkasa. So bunyi tak akan terhasil. So kita tengok yang first, speed of transfer of sound in solid. Kelajuan pemindahan bunyi di dalam pepejal. So contoh yang ditunjukkan ini gambar dalam buku teks. Saya ambil dalam buku teks lah, senang. Contohnya seorang ayah sedang mengetuk paku. Sedang memakukan dinding. Dan anak dia berada di belakang dinding. Dan bunyi ketukan paku tu sangat kuat. Sebab apa? Sound is transfer very rapidly in solids. Bunyi itu dipindahkan dengan cepat. Dengan cepat di dalam pepejal. Sebab apa? When the particles at one end of the solid start to vibrate, the vibration causes the nearby particles to also vibrate as the particle are arranged very closely together. So maksudnya bila dia ketuk tu bunyi tu terus sampai kepada kanak-kanak ni. Sampai kepada budak ni. Sebab apa? Sebab arrangement. Susunan dia sangat rapat. Maksudnya bila katakan layer yang pertama ni, bahagian yang pertama ni adalah bahagian yang diketuk. Jadi vibration akan berlaku pada 3 partikel ini. So disebabkan susunan yang rapat tadi, vibration tu akan berpindah kepada partikel yang sebelahnya dan seterusnya sampailah ke bahagian yang paling akhir dekat dengan telinga budak ni. Sebab susunan dia rapat jadi dia sangat cepat. Itu contoh untuk dalam solid. Vibration dalam solid particle. So
transfer of sound pada solid particle is very rapid, sangat cepat. Okay, kita ketuk dinding, kita ketuk meja, okay, dia berbunyi dengan sangat kuat. Sebab apa? Sebab arrangement of particles dia sangat rapat. Okay, so untuk dalam liquids, okay, disebabkan oleh liquids particles is loosely arranged. Okay, susunan partikel di dalam liquid ni sangat longgar. Okay, causes the sound vibration to be transferred less rapidly compared to solid. Jadi pergerakan dia akan lebih perlahan. Okay, sebagai contoh, dua orang penyelam ni dia nak berkomunikasi. Okay, so dia nak berkomunikasi di dalam air, dia mengetuk, lelaki ni mengetuk. Okay, dia mengetuk tank, oksigen tank dia dan memberi isyarat dengan tangan. Okay, sebab bunyi ni akan perlahan-lahan sampai kepada orang yang kedua. Okay, ataupun bila kita bertempik di dalam air, contohnya kita berenang, okay, dan kita cuba bertempik di dalam air. So bunyi tu akan sampai lambat. Dia akan keluar lambat. Okay, sebab apa? Sebab susunan zarah-zarah ataupun particles ini sangat longgar. Jadi vibration tu akan sampai kepada partikel yang seterusnya sedikit perlahan berbanding dengan solid. Okay. Okay. Kemudian speed of transfer of sound in gases. Okay. Pemindahan bunyi di dalam gas. Okay. The speed of transfer of gases in gases is slowly, very slowly, because the arrangement of gas particle which are far apart from each other causes in delay in transfer of vibration. Okay, kalau kita ketuk satu permukaan yang berbentuk solid, okay, bunyi tu akan dengar dengan jelas. Okay, kalau sebab dia rapid, sangat cepat sebab susunan dia rapat. Kalau dalam air ataupun dalam liquid, okay, bunyi tu akan jadi perlahan sedikit. Sebab apa? Sebab susunan dia dah jadi semakin jauh. Okey, manakala kalau melibatkan udara, pemindahan bunyi, okey, contohnya saya tengah mengajar di dalam kelas, kamu duduk dalam makmal, orang yang depan akan mendengar dengan lebih jelas berbanding dengan orang yang belakang. Okey, kenapa orang belakang dapat mendengar secara kurang jelas? Sebab apa? Sebab vibration of sound tadi dah semakin berkurangan sebab jarak di antara molekul ataupun partikel udara tu jauh. Jadi bila sampai kat dia tu, vibration tu dah jadi semakin kurang. Okey, orang yang berada di depan lebih jelas sebab partikel udara tu sedikit. Okey, nak sampai kepada dia tu sedikit, jadi vibration tu masih lagi kuat. Jadi dia boleh mendengar dengan lebih jelas. Okey, jadi dalam solid lebih cepat, very rapid, manakala dalam liquid sedikit perlahan daripada solid sebab arrangement dia dah semakin longgar. And then pada gases dia akan jadi very slow sebab susunan molekul gas ataupun partikel gas tu dah terlalu jauh. Okey, yang akhir sekali adalah berkenaan dengan reflection and absorption of sound. Okey, itu tadi ciri yang pertama iaitu sound can be propagate. Cuma propagation of sound tadi at different speed, at different medium. Kecepatan dia berpindah tu bergantung kepada jenis medium. Okey, kalau dalam kalau solid, melibatkan solid, cepat. Kalau pada liquid, perlahan. Manakala kalau melibatkan gas, dia sangat perlahan. Tetapi kalau melibatkan vacuum, memang langsung tak ada bunyi. Sebab tak ada partikel yang akan vibrate. Okay, sebab sound tu datangnya daripada vibration. Okay, ciri yang kedua adalah sound can be reflect and absorb. Bunyi boleh dipantulkan dan juga bunyi boleh diserap. Okay, so sound can be reflected and absorbed when it hits the surface of an object. Okay, bunyi itu boleh dipantulkan dan juga diserap apabila ianya mengenai sesuatu objek. Maksudnya bila saya bercakap, gelombang bunyi saya tu akan dipantulkan sekiranya terkena pada dinding.
Okey. Dinding yang keras. Kalau suara saya tadi terkena pada softboard, so softboard tadi akan menyerap dia. Okay, so the amount of sound reflected or absorbed depends on the surface of the object. Okay, jumlah bunyi ataupun gelombang bunyi yang dipantulkan ataupun diserap tadi bergantung kepada permukaan sesuatu objek. Jadi dia berbeza-beza lah. Okay, so kita tengok yang pertama. Okay, for hard and smooth surfaces, they are good sound reflector. Okay, bagi permukaan yang keras dan juga licin, okay, ianya adalah pemantul bunyi yang baik. Sebagai contoh, marble tiles. Okay, kenapa bila kita masuk dalam rumah baru, rumah kosong, yang ada hanya dinding dan juga tile, bila kita bercakap dia bergema. Sebab marble tiles dan juga wall tu, dinding tu adalah bersifat keras dan licin. Jadi ianya memantulkan bunyi dengan baik. Okay, tapi bila kita dah masukkan perabot-perabot di dalam rumah, okay, kita letak carpet, kita letak softboard, ada sofa, ada almari, ada langsir dan sebagainya. So they are all good sound absorber. Okay, so soft and rough surfaces, permukaan yang licin dan juga lembut, permukaan lembut dan juga kasar adalah penyerap bunyi yang baik. Okay, jadi kalau kita nak buat studio ke ataupun tak nak bagi bunyi gema dalam rumah kita, kita letaklah perabot-perabot tersebut. Kalau kata nak buat studio, mini green screen studio macam cikgu. Okay, so kena adalah benda-benda yang menyerap bunyi tu. Kena ada langsir, kena ada softboard, mungkin ada rak buku ataupun mungkin hampakan kapet yang tebal. So semua tu adalah sebagai good sound absorber. Dia menyerap bunyi supaya bila cikgu buat rakaman ataupun cikgu buat kelas, kamu tak akan bunyi suara yang double. Okay, tak bunyi echoing. Okay, tak bunyi suara bergema. Okay, so habis untuk subtopik 10.1. Okay class, so that's all for our science class today. I will share these notes in my Telegram channel, so you can download it for your revision. Okay, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.